Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, alhamdulillah bersyukur kita kepada Ilahi kerana pada hari ini kita telah pun sampai kepada 28 Ramadan 1441 Hijriah. Okey. So lagi beberapa hari saja lagi untuk kita nak menyambut ketibaan Syawal yang mulia. Okey, so saya harap persediaan dah telah pun dibuatlah di rumah masing-masing. Okay, apa yang penting masa raya nanti jangan keluar rumah lah. Okey, raya kat rumah saja. Okey. So pada minggu lepas kita telah pun mempelajari berkenaan dengan pergerakan kenderaan di darat, di mana kita telah pun melihat struktur dan juga operasi bagi kenderaan berenjin, yang menggunakan bahan api petrol dan juga diesel. Dan kita telah pun melihat struktur dan juga operasi bagi enjin petrol 4 lejang, enjin diesel 4 lejang dan juga enjin petrol 2 lejang, di mana setiap daripada enjin-enjin ini dia ada dia punya fasa ataupun lejang dia. Kalau 4 lejang ada lejang aruhan, lejang mampatan, lejang kuasa dan juga lejang exhaust. Dan untuk lejang dua lejang kita hanya ada lejang ke atas dan juga lejang ke bawah. Dan kita dapat melihat perbandingan di antara enjin petrol 4 lejang dan juga enjin petrol enjin petrol 4 lejang dan juga enjin diesel 4 lejang. Dan kita dapat melihat perbezaan juga di antara enjin petrol 4 lejang dan juga enjin petrol 2 lejang. Okey. Dan kita dapat melihat secara amnya berkenaan hubung kait antara operasi enjin-enjin ini dengan pergerakan kenderaan, di mana apabila enjin ini mula aktif, mula bergerak, dia akan memusingkan silinder ataupun aci engkol, dan seterusnya akan memusingkan aci picu melalui medium kotak gear dan akan menggerakkan roda di belakang melalui pergerakan ganda, lalu menggerakkan kenderaan sama ada ke hadapan ataupun ke belakang. Okey. So hari ini kita masuk kepada konsep laju, hal laju dan juga pecutan. Okey. So biasalah bila kita nak pergi travel, contohlah kita nak pergi daripada contoh Johor ke Melaka. Okey, selalunya bila kita dah pergi Johor ke Melaka, kita nak estimate berapa lama masa yang diambil untuk sampai ke destinasi kita. Okey, berapa jauh antara Johor Bahru dan juga negeri Melaka dan sebagainya. Okey. So kalau aku pecut dengan kelajuan sedemikian, agak-agak berapa lama ataupun masa yang diambil untuk aku boleh sampai ke destinasi aku. So benda-benda ni kita selalu macam berfikir. Kita selalu bertanya-tanya. Okey. So ini dah datangnya konsep laju, hal laju dan juga pecutan. Okey. So biasa kita tengok kalau dekat jalan raya mesti kita akan jumpa signboard. Okey, had laju. 110 km sejam. Ataupun mungkin kalau kat kampung-kampung 60 ke 70 ataupun 80 km sejam. Dalam bandar selalunya 90 km sejam. Apa yang kita faham tentang maksud 110 km sejam? So first kali kita tengok kepada konsep jarak. Ini asasnya ialah jarak. So bila kita katakan jarak ini kita boleh definisikan sebagai jumlah panjang lintasan yang dilalui oleh suatu objek yang bergerak. So jarak dapat didefinisikan sebagai jumlah panjang lintasan. Jumlah panjang lintasan yang dilalui oleh suatu objek yang bergerak. So berapakah jumlah ataupun jarak yang dilalui oleh satu objek yang bergerak? So ini panggil sebagai jarak. Dan selalunya jarak ni diukur dalam unit asasnya itu unit meter ataupun biasa kita gunakan kilometer. Di mana 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Itulah definisi bagi jarak. Kita tengok kepada laju pula. Laju dapat ditarifkan sebagai kadar perubahan jarak. Dia simple je. Laju ditarifkan sebagai kadar perubahan jarak. So berapakah kadar perubahan jarak yang kita dapat hasil daripada kelajuan ini? Itu ialah laju. Dan selalunya unit SI bagi laju ialah meter per saat, ms-1, ataupun yang biasa kita gunakan di Malaysia ialah kilometer per jam. Kilometer per jam, km J-1. Biasa kita gunakan kat kita punya signboard kita ialah kilometer per jam. Ataupun kat kita punya dashboard kenderaan ayah kita pun kita punya speed odometer tu selalunya dia muncul kepada kilometer per jam.
Okey. So di mana laju ini ada rumusnya. Di mana laju ini dapat dirumuskan sebagai jarak bahagi masa. Senang. So laju sama dengan jarak bahagi masa. Ini nak dapatkan nilai bagi laju. Okey, contohnya kita katakan, okey, kenderaan ini, okey, bergerak pada kelajuan 10 km per jam. So bila kita kata kenderaan ini bergerak pada 10 km per jam, bererti kat sini ialah dalam masa 1 jam kenderaan ini akan bergerak sejauh 10 km. So ini melibatkan perubahan jarak. Okey, so kadar perubahan jarak ditakdirkan sebagai laju. Okey. Sama juga macam kita tengok dekat kita punya highway 110 km per jam. Okey. So dalam masa 1 jam kenderaan kita itu bergerak, okey, untuk mencapai jarak sejauh 110 km. Kita bagi-bagi 110 km per jam. Okey. So, bila kita ada konsep laju, datang pula konsep halaju. Okey. So, halaju ni dia macam hampir sama dengan laju. Cuma bezanya ialah halaju ini melibatkan vektor ataupun arah. Okey. Kalau macam laju tadi dia kadar perubahan jarak, okey, bagi satu objek yang bergerak. Tetapi bila kita masuk pada konsep halaju ataupun dalam bahasa Inggerisnya velocity, okey, dia melibatkan perubahan ataupun melibatkan vektor ataupun arah. Okey, arah pergerakan suatu kenderaan tersebut ataupun pergerakan satu objek yang bergerak. So bila objek itu bergerak, okay, kepada satu arah yang tertentu, okay, bererti dia mempunyai halaju. So perkataan halaju itu datang daripada dua, iaitu laju dan juga arah. Okey, so jadi halaju. Okey, so halaju ditakdirkan sebagai kadar perubahan jarak pada sesuatu arah tertentu. Okey, so kadar perubahan jarak pada suatu arah tertentu. Contoh, kita ada dua orang. Okey, kita namakanlah individu A dan juga individu B. Okey, so individu A dan juga individu B ni daripada lokasi yang sama. Okey, daripada contohlah kita ambil Taman Century. Okey, daripada lokasi yang sama. So pada pukul 7 pagi mereka berdua bergerak ke arah yang berbeza. Okey, satu pergi ke sekolah, satu lagi mungkin pergi ke tempat kerja. Okey, tapi jarak antara sekolah daripada individu A dan juga jarak antara tempat kerja dengan individu B adalah sama. Let's say kita ambil 10 km. So individu A ke sekolah 10 km, individu B ke tempat kerja pun 10 km. Okey, dan kedua-dua mereka ni sampai pada waktunya sama, let's say 7.30. Jika mereka bergerak pada pukul 7, mereka sampai ke lokasi mereka pada pukul 7.30. So berarti kat sini individu A dan juga individu B mempunyai laju yang sama. Okey, sebab apa? Sebab mereka boleh sampai pada waktunya sama, dan jarak antara destinasi mereka pun sama, 10 km 10 km. Cuma yang membezakan kat sini ialah mereka punya arah ataupun vektor mereka. Di mana individu A dia nak pergi ke sekolah, individu B dia pergi ke tempat kerja. Walaupun mereka mempunyai laju yang sama, tetapi di sini disebabkan mereka pergi ke tempat yang berlainan ataupun vektor yang berlainan, maka kita takrifkan kat sini bahawa mereka mempunyai halaju yang berbeza. Okey, ini beza je lah. Sebab itulah halaju ni dia punya rumusnya lah sesaran bahagi masa. Memang nampak macam sama dengan laju. Jawapannya pun sama macam laju. Di mana unitnya pun adalah meter per saat ataupun kilometer per jam dan sebagainya. Okey, tapi kat sini kita kena nyatakan perubahan jarak ataupun jarak yang dilalui dalam satu arah tertentu bahagi masa yang diambil ataupun sesaran bahagi masa. Itulah rumus bagi mendapatkan halaju. Okey, so kena faham sini apa ni laju dan juga halaju tak sama. Okey, dia beza satu saja, itu arah, okey, ataupun vektor. Di mana laju dia tak ada arah. Okey, laju ni dia tak ada arah, dia hanya perubahan jarak antara daripada point A ke point sana. Berapakah perubahan jarak, kadar perubahan jarak yang boleh berlaku, itu ialah laju. Okey, tapi untuk halaju ialah kadar perubahan jarak pada arah tertentu. Okey, so dia ada perkataan tambahan arah tertentu, iaitu vektor.
Okey, so ini yang menjadikan laju dan juga hal laju ini sedikit berbeza. Tapi bila kita nak nilaikannya, kedua-duanya pun menggunakan nilai SI yang sama, iaitu meter per saat. Okey, so ini adalah perbezaan antara laju dan juga hal laju. Okey, dan kita tengok pula kepada konsep pecutan ataupun acceleration bagi orang putih. Okey, so biasa kita tengok dekat TV, okey, motorcade, perlombaan motor, okey, GP motorcar dan sebagainya, okey, ataupun mungkin kita ada NASCAR kat Amerika, okey, perlombaan Formula 1, okey, selalunya kita akan tengok kenderaan ini bergerak dengan sangat laju, okey, sangat zoom gitu, okey, sampai tak nampak mata kita, okey. So ini yang kita panggil sebagai pecutan, okey. So mereka ini sentiasa, okey, macam kenderaan ini, kalau kamu tengok dekat jalan raya pun ada kenderaan yang bergerak perlahan, ada yang kenderaan bergerak laju sampai boleh memintas kenderaan yang perlahan tadi. So ini disebabkan oleh pecutan yang berbeza. Okey, di mana pecutan ini berlaku disebabkan oleh perubahan hal laju bagi kenderaan tersebut. Maka pecutan ini dapat kita takrifkan sebagai kadar perubahan hal laju. Okey, so pecutan ialah kadar perubahan hal laju, di mana unit SI bagi pecutan ialah meter per saat per saat. Okey, so ada tambahan satu lagi per saat, meter per saat ataupun ms-2. Okey, meter per saat. Okey, di mana rumus bagi pecutan ialah hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi dengan masa yang diambil. Okey, so hal laju akhir tolak hal laju awal minus atau bahagikan dengan masa yang diambil. Okey, so kamu akan dapat nilai bagi pecutan, okey, iaitu meter per saat. Okey, ms minus 2. So ini ialah unit bagi hal laju. Okey, dan hal laju, mana unit bagi pecutan, minta maaf, okey, bagi pecutan iaitu meter per saat. Okey, so dan juga kita tengok pada konsep pecutan ini juga ada 3 jenis pecutan. Okey, kita ada pecutan yang positif, di mana kita tengok kenderaan tersebut bila dia bergerak semakin lama semakin meningkat hal lajunya. Okey, so kita katakan bahawa kenderaan ini mempunyai pecutan positif. Okey, di mana hal lajunya semakin bertambah. Okey, jika hal lajunya semakin berkurangan, contoh bila kita nak brake, okey, daripada laju ke perlahan, kita brake sampai full stop. Okey, so kita akan katakan bahawa kenderaan ini mengalami pecutan negatif ataupun nyah pecutan. Okey, dan jika hal lajunya sama, daripada dia mula bergerak sampailah dia akhir bergerak, hal lajunya tiada perubahan, statik, maka kita panggil sebagai hal laju seragam. Okey, so ada 3 jenis bukan seragam, pecutan seragam, minta maaf, okey. So ada 3 jenis pecutan, iaitu pecutan positif, di mana hal lajunya semakin bertambah, pecutan negatif, di mana hal laju semakin berkurang ataupun mengalami nyah pecutan, ataupun pecutan seragam, okey, di mana hal laju awal dan juga hal laju akhirnya sama, tiada peningkatan, tiada penurunan. Okey, so panggil sebagai pecutan yang seragam. So, inilah konsep asas, okey, bagi jarak, laju, hal laju dan juga pecutan. Okey. So, apakah perbezaan antara ketiga-tiga ini? So, kita tengok pada setiap aspeknya. Aspek yang pertama ialah dari segi dia punya apakah yang ditentu ukur. Okay, apakah yang ditentu ukur? Untuk laju, okay, menentukan jumlah jarak yang dilalui dalam masa tertentu. Okay, itu ialah perbezaan dia. Okay, di mana apa yang ditentu ukurkan bagi laju ialah perubahan jarak, okay, yang dilalui dalam masa yang tertentu. Lepas tu panggil sebagai kadar perubahan jarak. Untuk hal laju pula, okay, apakah yang ditentu ukur? Iaitu menentukan jumlah perubahan. Okay, menentukan jumlah perubahan kedudukan dalam arah tertentu dalam masa tertentu. So, kat sini kita tengok hal laju ni dia hanya nak menentu ukurkan perubahan ataupun jumlah perubahan kedudukan dalam arah tertentu. Okey, contoh-contoh katalah daripada individu A nak pergi ke sekolah. So, jumlah perubahan kedudukan individu A dalam arah yang tertentu
dalam masa yang tertentu. Ini ialah hal laju. Dia melibatkan vektor ataupun arah perubahannya. Untuk pecutan, dia nak menentukan kepantasan. Nak menentukan kepantasan suatu objek bergerak dengan mengubah hal lajunya. So kepantasan satu objek untuk yang diambil oleh objek yang bergerak untuk dengan mengubah hal lajunya, itulah kita nak tentu ukurkan bagi pecutan, iaitu kepantasan. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua daripada segi takrifan. Di mana kita takrifkan bahawa laju ialah kadar perubahan jarak. Hal laju ialah kadar perubahan jarak pada suatu arah tertentu, dan pecutan ialah kadar perubahan hal laju. Dari aspek arah pula, laju tidak mempunyai arah tertentu. So laju tidak mempunyai arah yang tertentu. Manakala hal laju mempunyai arah tertentu, pecutan juga mempunyai arah tertentu sebab dia melibatkan perubahan hal laju. Dan untuk unit SI bagi laju ialah meter per saat, hal laju pun meter per saat, pecutan meter per saat ms-2. So ini ialah perbezaan antara laju, hal laju dan juga pecutan. So untuk kelas hari ini saya stop sampai sini dahulu. So untuk kelas akan datang kita akan melihat kepada jangka masa detik. Apakah itu jangka masa detik dan bagaimana kita nak mendapatkan maklumat seperti jarak, laju, hal laju dan juga pecutan daripada jangka masa detik. So sekian, terima kasih untuk kelas hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di kelas yang mendatang, insya-Allah. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.